Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat datang ke webinar Hub Air Malaysia siri ke-17 yang dibawakan secara langsung menerusi Facebook GCRF Water Security Hub Malaysia Collaboratory. Untuk makluman semua, webinar ini merupakan salah satu aktiviti di bawah projek GCRF yang mana pada setiap sesi kita bawakan pakar-pakar daripada pelbagai bidang kepakaran, sama ada daripada ahli akademik, penyelidik, pemain industri, NGO dan juga wakil komuniti untuk bersama-sama kita berkongsi hasil kajian, pandangan, pendapat, pengetahuan dan pengalaman masing-masing mengenai isu berkaitan alam sekitar dan sekuriti air. Dan pada webinar hari ini, kita akan berkongsi satu lagi topik yang menarik iaitu mengenai pencemaran mikroplastik. So penonton sekalian, plastik merupakan antara penyumbang terbesar penjanaan sisa pepejal di negara ini iaitu kira-kira 6,000 tan sehari ataupun 15% daripada keseluruhan sisa pepejal yang dijana. Dan kebanyakan sisa pepejal ini akan berakhir di lautan. So antara faktor-faktor radiasi, cuaca, masa dan keadaan akan menyebabkan sisa plastik ini terurai untuk membentuk serpihan yang lebih kecil, ada kalanya sehingga saiz nano. Dan disebabkan saiz yang kecil inilah plastik ini mampu diserap dan dimakan oleh hidupan marin dan akhirnya masuk ke rantai makanan manusia. Jadi persoalannya, selamatkah hidupan laut yang kita makan pada hari ini? Ikan, ketam, udang semua tu. Dan apa pula kesan jangka panjang pada kita yang konsumsi makanan laut untuk satu jangka masa akan datang. Jadi untuk menjawab segala kemusykilan, saya menjemput Dr. Syamila Azman, seorang pensyarakanan di Jabatan Kejuruteraan Air dan Alam Sekitar UTM dan juga seorang pakar kualiti air untuk mengulas topik yang akan dibentangkan sebentar nanti. Tapi sebelum tu, izinkan saya berkongsi serba sedikit latar belakang panel kita pada hari ini. Dr. Syamila Azman memulakan kerjaya sebagai pensyarah pada tahun 2001 di UTM dan berkhidmat di Jabatan Kejuruteraan Air dan Alam Sekitar, Fakulti Kejuruteraan Awam. Beliau mendapat pendidikan Dr. Falsafah Alam Sekitar daripada UTM pada tahun 2008 dan terlibat dalam pelbagai bidang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar terutama dalam bidang pemantauan kualiti dan rawatan air. Beliau juga terlibat dalam kerja-kerja perundingan dan salah satu daripadanya adalah perunding Indeks Prestasi Alam Sekitar ataupun EPI bersama-sama Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sejak tahun 2010 lagi. Dr. Syamila juga mempunyai lebih daripada 50 penerbitan saintifik dan teknikal dalam jurnal dan proceeding. Beliau merupakan ahli analis dan International Water Association iaitu IWA. Jadi suka saya mengingatkanlah kepada penonton-penonton yang menonton secara live menerusi Facebook kita agar dapat menulis soalan di ruangan chat box agar pihak kami dapat bacakan soalan-soalan tersebut semasa sesi Q&A di akhir pembentangan nanti. Jadi dengan itu, tanpa melengah masa, saya menjemput Dr. Syamila untuk menyampaikan perkongsian beliau. Silakan Doktor. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Terima kasih Dr. Zaiha sebagai moderator pada pagi ini. Saya Syamila Azman akan membentangkan tajuk berkaitan mikroplastik dan ancaman tersembunyi terhadap alam sekitar. Saya rasa ramai yang suasana nak balik kampung dan sebagainya. Saya pun sebenarnya dah sampai kampung dah. Dah lama. Beberapa hari sudah di kampung. Saya terasalah suasana ramai nak berhari raya tu, saya rasa harap-harap ramai jugalah dapat mendengar di Facebook Live hari ini berkaitan dengan mikroplastik dan macam mana kita boleh berusaha untuk mengurangkan sisa plastik semasa cuti hari raya nanti. Okay, so seterusnya saya mulakan talk saya hari ini. Kalau dilihat kronologi plastik ni sudah lama cuba dihasilkan. Okey, pada tahun 1909-1907 dilahirkan dihasilkan plastik yang pertama di dunia, plastik sintetik lah. Sebelum tu ada yang dihasilkan yang dinamakan bakelite. Okey, dan seterusnya pada tahun 1935, 1937 dan sebagainya terdapat penghasilan bahan plastik baru, contoh seperti polystyrene, nylon
LDPE, PU, Teflon dan PET. Dan pada tahun 1980-an dikira sebagai era plastik di mana produk plastik berada di mana-mana. Okay. Ini adalah graf yang menunjukkan bahawa plastik dihasilkan sejak pada tahun 1950-an sampai sekarang masih ada banyak plastik yang dihasilkan. Contohnya daripada tahun 2000 ke atas, 56%, okay, more than half of the plastic ever produced have been made since 2000. So 56% produced daripada tahun 2000. Walau bagaimanapun saya juga nak maklumkan bahawa plastik yang kita hasilkan zaman dulu sangat kuat ya. Dia masih lagi belum terurai sepenuhnya dan masih lagi ada dalam alam sekitar. So ciri-ciri plastik ni kenapa ramai sangat suka menggunakan plastik, kerana kos produksi yang rendah, dia kuat, boleh bawa barang yang banyak dan tahan lama dan juga ringan, mudah dihasilkan, ketupan rendah. So ini antara ciri-ciri plastik yang ada lah menyebabkan kita sangat suka menggunakan plastik. Okay, so ini kita panggil jejak-jejak haiwan. Kalau dilihat, kalau haiwan pergi kat tepi laut, kucing ke, kuda ke, itik ke dan sebagainya, burung ke, dia hanya meninggalkan tapak kaki dia saja. Tapi kita manusia bukan sahaja tapak kaki, kita tinggalkan juga plastik lah, sampah lah, macam-macam kita tinggal semuanya. So, ini sangat menakutkan. Ini adalah pemandangan di tepi pantai. Ada botol plastik, ada botol air kotak dan sebagainya. Banyak sampah yang terdapat di kawasan-kawasan ranginan. Ini pula dekat paya bakau. Paya bakau ni kita faham bahawa dia mempunyai tanggungjawab mengelakkan daripada berlakunya menahan ombak, hakisan dan sebagainya. Tapi yang apa berlaku di sini adalah akar-akar dia tersekat dengan botol-botol plastik. Botol ini bukan datang daripada satu negara saja, sebab kalau daripada laut tu dia boleh datang daripada negara-negara lain. Contoh kalau dekat Tanjung Piai tu boleh lihat plastik yang datang dari Indonesia, daripada Singapura, daripada Filipina. So tak semestinya kita je yang menghasilkan plastik ni, tapi dia tersangkutlah di kawasan-kawasan paya bakau kita. Okay, bila kita cakap tentang pencemaran, ramai yang melihat pencemaran sungai Kim Kim disebabkan oleh sisa toksik dan sebagainya. Kadang tu kita lupa bahawa kadang-kadang kita juga mencemarkan alam sekitar dengan membuang sampah dan sebagainya. Contohnya kalau kita tinggalkan botol plastik tu, dia juga dikira sebagai bahan cemar lah. Maksud dia mengikut UNEP pada tahun 2009, sebarang bahan pepejal yang dihasilkan atau diproses secara berterusan dengan sengaja, secara langsung atau tidak langsung, dibuang atau ditinggalkan di persekitaran laut dan pantai itu dikira sebagai bahan cemar juga. Kita dengan sengaja meninggalkan botol plastik ni, jadi dia pun kekal sebagai bahan cemar. Okay. So seterusnya kalau kita lihat kepada plastik ni, bila kita cakap tentang biodegradasi ni versus fotodegradasi ni, kebanyakan plastik tidak terbiodegradasi. Adalah plastik yang dihasilkan untuk boleh biodegradasi, tetapi banyak tidak terbiodegradasi. So seterusnya kebanyakan plastik akan mengalami fotodegradasi sebenarnya bila letak dekat bawah pancaran cahaya matahari dan sebagainya. Plastik tu boleh menjadi rapuh, lepas tu dia pecah, lepas tu menghasilkan serpihan yang kecil-kecil tu. So serpihan kecil-kecil ni nanti pula berpecah lagi jadi plastik mikro. So ini contohnya, kalau kerusi ni diletakkan dekat bawah cahaya matahari tu, lama kelamaan dia akan jadi rapuh, patah dan tinggal serpihan-serpihan lah dekat kawasan tersebut lah. So kalau hujan kemudian dan sebagainya dibawa masuk ke dalam sungai, akhirnya boleh sampai ke laut. Okay. So ini contohnya bila kita katakan tentang cahaya matahari. Okey, dia bersinar dan proses yang berlaku adalah bila dia bersinar terkena kepada plastik-plastik yang bersaiz besar dan berlaku proses photofragmentation.
Kemudian dia berubah menjadi mikroplastik dan mikroplastik ni juga boleh berubah menjadi nanoplastik berdasarkan saiz-saiz plastik tersebut lah. Maksudnya dia menjadi rapur, berubah menjadi bertambah kecil dan akhirnya tinggal di lautan atau kan dekat bawah sungai dan dekat dasar sungai dan dasar laut. Okay, so ini adalah masa yang diambil untuk plastik terurai di laut atau ada juga bahan yang bukan plastik kat sini. Sebagai contoh, kalau kita makan apple, tinggal dalam laut dia mengambil masa 2 bulan untuk terurai. Tapi kalau lampin pakai buang ni mengambil masa 450 tahun untuk terurai. Tali pancing yang dibuat daripada nylon dan sebagainya mengambil masa 600 tahun untuk terurai. Botol plastik mengambil masa 450 tahun. Topeng pakai buang, mask ataupun topeng muka tu, facial mask tu yang berlaku dia mengambil masa 450 tahun sebab dia ada fiber, dia juga dikira sebagai mikroplastik. Kalau gentian-gentian yang terkeluar daripada mask yang dipakai tu dikira sebagai mikroplastik juga. Sama juga dengan potong rokok, tapi potong rokok ni agak singkat sedikit, 2 hingga 15 tahun. Juga ada fiber dekat bahagian atas ni. Okay. Dan beg plastik mengambil masa 25 tahun. So masa yang diambil tu agak lama untuk terurai. Beg plastik ni 25 tahun, topeng pakai buang 450 tahun, tali pancing 600 tahun, lampin pakai buang 450 tahun. Okay, so seterusnya dianggarkan pada 2050 nanti kemungkinan kita ada lebih banyak plastik berbanding dengan ikan. Okay, ada 800 spesies ikan yang ataupun haiwan akuatik yang terancam disebabkan oleh plastik yang ditinggalkan. So ini pula carta pai ini menunjukkan plastik yang negara highest ocean plastic waste polluters lah. So Malaysia ni kalau dilihat dekat sini nombor 3 membuang plastik terbanyak. Data ni dikeluarkan oleh Tiger News daripada Thailand. So kalau kita lihat ni agak membimbangkan. Dia sebenarnya dia fokus kepada top 10 countries dengan ocean plastic waste di mana dia membuat anggaran berdasarkan berapa banyak plastik yang ada dekat kawasan longkang dan sebagainya dipakai GIS dan juga bila dia ukur tu dia anggarkan bahawa dekat laut kita ni dalam Malaysia nombor 3. Agak membimbangkan walaupun ia adalah anggaran tapi Malaysia ni dah tersenarai dalam 10 top 10 countries dengan paling banyak plastic waste. So ini disebabkan COVID-19 sebelum ni kita ada banyak pencemaran plastik. Kita jadi bertambah masa berlaku pandemik tersebut kita banyak menggunakan PPE daripada segi goggle, facial mask, glove, banyaklah yang digunakan. Lepas tu bila kita pergi pasaraya atau pergi market dan sebagainya, pergi kedai biasa pun kita banyak gunakan plastik. So plastik tu wrap, kadang-kadang ada yang wrap 2 kali dan sebagainya. Jadi banyak plastik yang ada. So increase medical waste during the pandemic tu, masa pandemic tu ada banyaklah medical waste yang terhasil. Kita juga banyak menghasilkan sisa plastik sebab semua barang tu dibalut dengan plastik. Kita berhati-hati, ada plastik tu kita basuh dulu dan sebagainya. Dan banyak lapis juga dibuat untuk mengelakkan berlaku tercemar dengan COVID-19 dan sebagainya. So ini gambar rajah ni menunjukkan bahawa hampir setiap plastik waste yang dihasilkan dia masih lagi ada dalam alam sekitar kerana dia mengambil masa yang lama lah untuk terurai. Contohnya cawan plastik mengambil masa 450 tahun, fishing net 600 tahun, styrofoam 20 hingga dalam 80 tahun, plastik bag 20 hingga 25 tahun. So hingga kini masih ada lagi plastik-plastik yang digunakan sejak zaman berzaman dahulu pada tahun let's say pada tahun 1950-an dikenali sebagai era plastik. So banyak digunakan sehingga kini.
So ini satu contoh. Ni plastik Maggi mi, plastik mi segera. Dia plastik ni kalau dilihat kepada expiry date dia adalah pada tahun 28 hari bulan 5 1988. Maksud dia kalau dia sepatutnya mungkin dihasilkan lebih awal lah, tahun 86 dan sebagainya. So dia tertanam di dalam tanah. Bila dia orang cangkul-cangkul tu terjumpa plastik ni masih utuh lagi. Dia tidak terurai dan sudah dalam anggaran 35, dia kalau expiry date dia 88 dah 35 tahun. Tapi dia mungkin dihasilkan lebih awal 2 tahun, jadi dah kemungkinan dalam 37 tahun. Plastik ni tidak berubah bentuk, masih sama. Sama, cuma of course lah dia punya dikoyak untuk keluarkan mi segera tersebut dan tidak berlaku apa-apa perubahan pada plastik tersebut. Okay, so ini pula daripada plastik kepada mikroplastik. Macam mana kita nak bezakan? Okay, kalau dilihat daripada saiz, makro dikira sebagai 25 mm, kalau mikro ni dalam 5 hingga 1 mm dan bila makin rendah boleh pergi hingga nanoplastik. Okay, so kajian kumpulan saya lebih kepada saiz mikroplastik. Kalau kecil-kecil sangat susah juga hendak ditentukan dengan alat-alat yang ada. Okay, so kalau kita cakap tentang plastik ni, mikroplastik ni ada dua jenis. Jenis pertama dipanggil mikroplastik primer. Mikroplastik primer ni memang kita hasil khas sebagai plastik dalam saiz yang kecil, okay, daripada pellet tu. Okay, dan kalau kata mikroplastik sekunder ni, dia adalah terhasil daripada proses pemecahan. Plastik yang lebih besar tu lama-lama dipecah menjadi semakin kecil. So kalau kata plastik primer ni dia boleh jadi pellet atau manik microbits lah. Dia memang dihasilkan dalam bentuk yang kecil ni, dalam 0.5 mm, 1 mm dan sebagainya. So kat sini kalau dilihat, fiber atau gentian juga merupakan mikroplastik, filem juga merupakan mikroplastik, yang ni juga foam. Kalau tengok styrofoam tu dia bulat-bulat bersambung tu, dia juga mikroplastik. Ada juga pellet yang asalnya dibuat daripada plastik. Okay, nah yang ni bentuk sekunder ni serpihan lah, fragment dia pecah-pecah. So kita panggil dia tak ada bentuk yang tersendiri, so kita panggil dia fragment atau serpihan. So kalau kita basuh baju dan sebagainya juga akan terhasil mikroplastik daripada gentian, fiber. So benda ni kita kalau dekat mesin basuh tu dia ada tempat untuk memerangkap gentian ni. Tapi berapa kali setahun kita semua membersihkan mesin basuh tersebut. Okay. Ada juga dia akan terlepas. Selepas kita lepaskan air tu keluar, dia akan terlepas lah kalau dia tidak masuk ke dalam perangkap gentian tersebut. Ini ada evolusi dari ada dihasilkan satu gegelung ni, dia boleh memerangkap fiber lah di dalam mesin basuh. Okay, biasa bila kita cakap tentang mikroplastik ni, ada bahan-bahan yang patut kita jauhi. Contohnya polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polymethyl methacrylate. So biasanya kita tak sedar yang dalam pencuci muka atau dalam scrub badan tu ada microbeads ataupun kita panggil manik mikro. Dalam pencuci muka tu, bila kita cuci muka, sekarang ni semua orang nak putih macam BTS kan, K-pop. So basically pencuci muka tu dia ada meletakkan kalau dalam scrub lah, dia biasa letak manik mikro ni supaya dia boleh mengeluarkan sel-sel kulit mati. Bila pakai tu rasa muka jadi macam macam mana, kalau yang dah biasa pakai tu mungkin akan rasa lah muka menjadi bertambah segar dan sebagainya. Tapi bila basuh-basuh muka tu, apa yang berlaku, plastik tu masuk sekali dalam sink dan terus sampai ke sungai dan sebagainya lah masuk. So yang ni masalah sebab saiz dia kecil sangat. Okay, ni contoh-contoh mikroplastik ni. Sebenarnya mikroplastik ni kalau tengok banyak-banyak macam ni kan,
dalam pencuci muka yang ada ni, kalau kita tengok banyak-banyak macam ni memang kita nampak. Tapi sebenarnya dia kalau ada dalam alam sekitar tu tak nampak lah, kecuali kalau yang sebiji-sebiji ni kita kena letak dia bawah mikroskop. Dan uh, pada pembesaran tertentu baru kita boleh lihat. Dia tak mudah dilihat. Memanglah kita nampak plastik tu, dia jadi serpihan dan sebagainya. Tapi yang kita sedang berbincang ni yang paling kecil-kecil tu kita tak nampak. Okay, letak bawah mikroskop baru nampak. So yang ni bila ada banyak-banyak macam ni memang nampaklah sah. So jadi kalau kita nak jadi pengguna, kita jadi pengguna yang terpelajar dengan kita melihat bahan-bahan yang ada dalam pencuci muka tersebut. Kita juga nak selamatkan alam sekitar kita, kita lihatlah bahan yang dihasilkan tu, bahan mikroplastik tu dia kena tulis jika dia guna microbeads dan sebagainya. So kat situ akan ada. Kalau dia gunakan bahan yang alami, pilihlah pencuci muka tersebut. Okay, dalam scrub mandian ke dan sebagainya, biasa ada mikroplastik ni. So sekarang ni ada negara-negara di barat yang sudah mengharamkan minyak mikro ni dalam cleanser lah, dalam cleanser, dalam body wash dan sebagainya. So ini adalah daripada produk penjagaan diri, ada face scrub, kemudian dilepaskan ke persekitaran dan mikroplastik ni boleh menjadi tapak untuk bahan cemar terkumpul. So sebenarnya plastik ni dia memberikan ruang-ruang dekat situ. Bahan cemar, heavy metals dan sebagainya boleh bergabung dengan mikroplastik tu. Kemudian kalau ikan tu nampak mikroplastik tu macam makanan dia, so dia pun makan. So dia terkumpul juga di dalam badan ikan tersebut. So kesan mikroplastik ni dia biasanya menukar ciri-ciri pantai. Dekat pantai tu dia ada kajian yang membuat dia menapis pasir dekat pantai dan lihat mana yang ada mikroplastik dan sebagainya. Jadi kebanyakannya mendapati terdapat lebih banyak mikroplastik berbanding dengan pasir dekat setengah-setengah tempat lah. Dia juga menjadi vektor kepada patogen yang berbahaya, boleh melekat dekat mikroplastik tersebut, dimakan oleh haiwan dan juga macam magnet lah, dia boleh menyerap bahan-bahan toksik yang ada. Okey, seterusnya kesannya kepada hidupan marine. Plastik ni memang dia tidak reaktif secara biokimia. You pegang dia, kalau kita pegang dia, kita tak rasa lah dia adalah benda yang berbahaya melekat dekat tangan dan sebagainya. Tiba-tiba tangan kita cair ke dan sebagainya. Dia tidak reaktif. Okay? Tapi isu dia adalah kalau dilihat dekat sini, dekat labi-labi ni terlekat. Ni adalah plastik yang memegang, kalau lihat dekat gambar ni lah, plastik yang memegang tin aluminium, okay, ataupun botol ke dan sebagainya. Asalnya labi-labi ni kecil dan bila dia membesar tersekat dia. Okay, kita memang suka pinggan yang ramping, tapi kalau jadi macam ni dekat haiwan dia menderita sebenarnya. Okay, kemudian plastik ni juga membawa mudarat sebab penyu ni dia tersalah anggap. Kalau dilihat plastik ni macam obo-obo. Jadi obo-obo adalah makanan penyu. Jadi makanlah, sangkutlah dalam perut dia. Ada yang selamat. Ada juga bila penyu tu dah mati, bedah perut dia, kita tengok ada dalam tu ada plastik bergulung panjang. Boleh juga menyebabkan tercekik. Okay, singa laut. Dan kemudian ada juga yang ditelan. Ingested kan, tertelan oleh ikan dan sebagainya. Adalah belah perut ikan tu, jumpalah mikroplastik dalam dia dan sebagainya. Ini serpihan yang besar, ada yang kecil-kecil tu kita lihat bawah mikroskop. Okay, so ini adalah mikroplastik yang dilihat dalam zooplankton. Bayangkan zooplankton yang sekecil tu pun ada mikroplastik dalam badan dia, ada dalam burung, ada dalam kupang atau mussels. Okay, so ini adalah contoh seekor burung mati selepas dia terurai, dapat dilihat dalam perut dia tu ada banyak plastik, macam-macam color, macam-macam warna. Warna hitam ada, warna biru ada, warna merah ada, dan yang hitam-hitam ni adalah sotong. Sotong tu dimakan oleh burung tersebut lah. Kalau lihat ada botol plastik, penutup botol plastik, styrofoam ada, plastik applicator ada tudung pen ada.
ada plastik ring. Dan yang sebelah sini ni squid lah. Makanan dia sotong. Okay. Jadi kita menyeksa haiwan-haiwan ni dengan plastik-plastik yang ada ni nampak macam Lego pun ada. So banyak masalah, ikan tu mati, tersumbat usus dia dengan semua plastik-plastik yang ada. Besar pula saiz dia, dia telan, benda tu tak terurai pun dalam perut dia. Okay, so mikroplastik dalam persekitaran akuatik. Okay, kalau dilihat di sini, mikroplastik ni macam mana dia masuk ke dalam laut. Okay. Mikroplastik ni ada dua jenis. Primer, dalam bentuk primer tu dia mungkin lepaskan ke dalam air sisa daripada sandblasting, daripada industri perkapalan, daripada lepasan industri, daripada gentian atau resin pellet, daripada kosmetik. Manakala yang sekunder tu mungkin melalui proses fotodegradasi, daripada rekreasi, daripada aktiviti di daratan. Contohnya ada plastik yang banyak dekat darat, lama-lama dibawa, ditiup angin, dibuang masuk ke dalam laut, sungai dan sebagainya, aktiviti memancing. Ni banyaklah pukat yang hanya all the ghost nets, all microplastics. Berubah lama-lama jadi plastik. So kalau lihat ni aktiviti memancing ni, tali pancing tu mengambil masa 600 tahun untuk terurai. Ada aktiviti aquaculture, contohnya kalau kita menternak kupang dan sebagainya, kita gunakan tong-tong besar yang untuk bagi terapung di kawasan aquaculture. So ada pembungkusan plastik. Basically dia ada laluan mikro ni daripada microbit tu, daripada pada scrub, pencuci muka dan ubat gigi pun ada dalam ubat gigi. Terus digunakan oleh kita dan juga keluarga kita masuk ke dalam sinki dan keluar melalui tak tertahan oleh loji kumbahan air, kemudian dilepaskan ke sungai, masukkan ke laut, masuk ke estuari, masuk ke laut dan akhirnya berakhir dalam rantai makanan kita. Jadi mulalah ikan kecil makan plastik, lepas tu ikan besar makan ikan kecil. Jadi semuanya terkumpul di situ. Okey, ini kriteria mikroplastik dalam badan air. Dia ada berbagai warna, contohnya ada warna merah, merah jambu dan ungu, bentuk yang tidak teratur. Kadang tu ada warna biru tua, hijau muda, biru muda, hijau muda. So polimer nipis berserat atau seperti benang, polimer satah tipis. Ada yang lutsina juga dilihat di bawah mikroskop, iaitu zarah plastik bersaiz mikro dengan bentuk sfera keras. Ada yang berwarna putih, perak, hitam, kelabu. So ada pelbagai kategori. Kalau kita nak buat kajian ni, kita juga akan mengkelaskan berdasarkan warna dan juga berdasarkan bentuk. So macam mana mikroplastik ni datang dari daratan masuk ke sungai, ke estuari dan berakhir di laut. So kalau dilihat dalam air tawar ni ada dalam 3.7% peratus mikroplastik, tapi dalam di laut ni dikatakan 97% berbanding dengan air tawar. Okay, jadi maksudnya kebanyakan yang mikroplastik yang lalu masuk daripada sungai dan sebagainya, dia akan berkumpul di laut. So sebab tu banyak kajian, paling banyak kajian yang dilakukan tentang mikroplastik ni dibuat di laut. So sekarang ni kita juga membuat kajian di sungai-sungai lah, sebab kalau dekat Malaysia ni kebanyakannya bermula daripada atas daratan masuk ke sungai dan berakhir di laut. So, ini adalah ketumpatan mikroplastik di pesisir pantai. Kalau dilihat ni, kajian ni paling tinggi di India, Asia Tenggara dan juga di Mediterranean. Ada banyak mikroplastik. Kalau dilihat, diukur dalam ketumpatan dan sebagainya. So Malaysia ni berada di kawasan merah lah. Okay. Sebab kita berada dalam kawasan Asia Tenggara dan sebagainya, banyak mikroplastik berada di pantai-pantai kita. Ini adalah microbits diharamkan dalam kosmetik. Kalau dekat United Kingdom hujung tahun 2017, di Itali, di Perancis 2016, di Kanada 2018, di US 2017-2018 lah. Dia
bukannya tidak dibenarkan menggunakan plastik, tapi yang microbeads tu dalam kosmetik dan sebagainya tak boleh guna dalam kalau dilihatkan dalam kosmetik lah yang diharamkan di negara-negara barat. Okay. Dia penggunaan plastik masih ada lah. Ini adalah kajian kes mikroplastik dari dalam sedimen di Sungai Skudai dan Sungai Tebrau. Ini adalah mikroplastik dalam sedimen, yang ni dilihat di bawah mikroskop. Okay. Kalau dilihat di sini ada bentuk filem, bentuk serpihan, iaitu fragment lah, yang filem yang ni bentuk serpihan dan juga ada microbead satu. Okay, ini adalah microbead ni atau kita panggil manik mikro lah. Dia duduk sinar sebenarnya, tapi nampaklah mungkin sebab dah lama dalam air tu kan, dia berubah bentuk sikit. So yang ni ada bahagian B ni adalah gentian. So fiber terlihat dekat dalam sedimen, dan yang ni adalah foam. Foam ni mungkin datang daripada styrofoam dan sebagainya lah. Yang kita guna untuk membungkus makanan tu, saiz dia 0.1 mm, sangat kecil, 0.5 mm dan sebagainya. So kalau dilihat ni, dibuat kajian daripada setiap bulan, dilihat bahawa di Sungai Skudai dan juga Sungai Tebrau. Sungai Tebrau ni ada lebih banyak lagi partikel per kg kelimpahan mikroplastik. Dia kalau di Sungai Skudai tu dalam lebih rendah lah berbanding dengan Sungai Tebrau. Sungai Tebrau ni dalam 286 partikel per kilogram. Dry weight lah kita timbang. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kelimpahan mikroplastik. Bila kita buat kajian tu, kita sedar bila masa musim hujan yang lebat tu, kita lihat lepas tu mikroplastik bertambah banyak. Pada bulan Mac 18 ni diukur hujan ni, taburan hujan dalam 100 hingga 300 mm. So kalau dilihat dekat sini paling tinggi. So mungkin dibawa juga oleh aliran air tu mikroplastik yang ada. Okay. So seterusnya mikroplastik dalam hidupan akuatik. Kalau kita lihat sejak tahun 70-an, plastik memang banyaklah ingested by organism, ikan. Kajian 2019, invertebrata dalam siput dan sebagainya. Dalam penyu pun ada, dalam burung pun ada. Tadi saya dah tunjuk gambar lah kan. So dia memberi kesan fizikal, secara fizikal dan kimia terhadap haiwan-haiwan ini. Okay. So 3 faktor, sama ada pola pemakanan, tingkah laku mencari makanan. So bila ikan ni dan haiwan-haiwan akuatik ni mencari makanan, dia melihat kepada warna. Banyak kajian yang dikatakan berdasarkan warna tu dia pilih untuk makan mikroplastik tu, sama ada di habitat dia. Dan juga berdasarkan tahap pertumbuhan organisma. Kita ada buat kajian. Ikan kecil ni dia lebih mudah makan mikroplastik sebab kita rasa sebab faktor umur ni tak boleh membezakan mikroplastik dengan makanan yang sebenar. Kita buat kajian dekat makmal, perbandingan antara ikan yang kecil berbanding dengan ikan yang sederhana besar. Yang besar tu kita tak boleh buat lagi sebab tank tak cukup. InsyaAllah masa hadapan nanti kita akan buat kalau yang ukur ikan besar-besar. Tapi yang sederhana besar tu kita dah pernah cuba dan dia memilih untuk ada yang spesies yang memilih untuk tidak makan mikroplastik. Tapi kalau ikan kecil-kecil ni semua dia makan. So maksud dia kalau dia survive dalam kalau dia hidup di lautan, asalnya yang kecil-kecil tu dia akan membesar menjadi ikan yang besar. So dalam badan dia dah ada mikroplastik lah. So ini adalah injection mikroplastik dalam freshwater species. Banyak kajian dibuat dan ini adalah kajian mikroplastik dalam ikan keli di Sungai Skudai dan Sungai Tebrau. Ini ada pelajar saya dah graduan dah, Dr. Syazani. Dia membuat kajian mikroplastik yang ditelan oleh ikan. So banyaklah yang dijumpai dekat Sungai Skudai dan Sungai Tebrau. So kalau dilihat ada yang dia ingest, dia telan gentian, ni foam. Okay, yang ni adalah yang merah ni adalah serpihan. Okay. So dalam ikan berlainan lah, dia ada buat ikan keli Afrika, ada juga buat ikan tilapia. So kalau yang C ni adalah ikan
dalam ikan tilapia, yang D ni adalah serpihan juga dalam ikan tilapia, E adalah campuran filem dan serpihan pelbagai warna yang kita dapat. Jadi di Sungai Skudai. So mikroplastik ni dia boleh menyerap bahan cemar. Jadi terlekatlah bahan cemar dekat situ, dan kita sedang membuat kajian bahan cemar heavy metals. Okay, logam berat yang lain ni masih dalam proses tapi kita belum mula lagi. Tapi kajian-kajian negara luar dah buat untuk PAH, PCB, dalam DDT. Yang kita buat sekarang ni adalah hanya heavy metals. Ini kalau dilihat faktor penyerapan bahan cemar kat atas mikroplastik ni sama ada kita mengkaji sama ada dia dibuat kat atas mikroplastik yang baru dihasilkan ataupun mikroplastik yang lama. Contohnya botol-botol plastik yang lama, macam mana dia menyerap logam berat dan sebagainya, dan juga mengambil kira faktor alam sekitar, masa berapa lama, pH berapa, salinity. So maksudnya kita bezakan lah antara air tawar, estuari dan juga air laut. So ini adalah mikroplastik sebagai vektor dalam ikan. Kita dah buat untuk logam berat. So kalau dilihat tu daripada hasil kajian mikroplastik tu menyerap logam berat, dan dia juga logam berat juga terserap dalam tisu-tisu ikan ni lah. Dan akhirnya kita pun makanlah ikan ni. So kalau logam berat tu menyerap kat tisu, timbul masalah. Kalau dia hanya dekat perut ikan tu, biasanya kita akan buang perut ikan tu kalau ada mikroplastik kan. So kesan mikroplastik kepada manusia, banyak spesies dimakan semua sekali, contohnya siput atau bivalve. Okay, contoh macam kupang tu, kita makan isi dia semua sekali lah kan. Dan ada juga mikroorganisma halus yang boleh masuk dalam sistem organisma laut. Jadi ada yang dijumpai dalam najis manusia, ada yang dijumpai dalam saluran penghadaman organisma. Tapi banyak laporan belum sangat konklusif lagi lah. Ada yang juga menjumpai mikroplastik dalam darah. Okay, so mikroplastik sebagai vektor ni, dia boleh menyerap polutan asalnya ada bahan-bahan yang dibuang ke dalam sungai atau dalam laut dan sebagainya. Contoh-contoh sisa ubat, ada heavy metal juga masuk. Jadi dia menyerap dan seterusnya dimakan oleh plankton daripada ikan kecil dan akhirnya ikan besar dan akhirnya berakhir dalam pinggan anda. Okey, ini adalah kajian kes. Kita buat kajian untuk manik mikro. So apa yang kita buat? Kita ambil manik mikro dan kita buat kajian logam berat, kadmium, kromium dan plumbum untuk siakap, ikan siakap expose. Ini kita buat dekat makmal, kita mendapat benih anak-anak ikan ni, kemudian kita melalui proses aklimatasi dalam tank. Kita buat eksperimen injensi, maksudnya kita beri makan lah microbeads yang sudah ada air metal. So kita mengambil sampel dalam masa 24 jam hingga 96 jam, kemudian belah perut dia, ambil microbeads yang ada dan buat analisis. Yang ni Dr. Farhan buat analisis ni. Okay, so kalau dilihat ini adalah eksperimen yang kita buat dekat dalam makmal untuk mikroplastik yang dimakan oleh anak-anak ikan. Okay, so hasil kajian mendapati bahawa logam berat paling banyak terdapat pada kulit ikan. Kemudian manik mikro terbukti menambahkan pengambilan logam berat pada tisu, insang, saluran dan juga saluran gastrointestinal dan juga kulit. Dekat perut tu lah, saluran gastrointestinal tu perut ikan lah. Dia juga menjerat dan bertindak sebagai vektor logam berat dalam saluran dekat perut ikan tu lah. Kalau dilihat ni kat sini ni. So dalam perut ikan ni ada microbeads dan juga ada heavy metals yang termasuk. Okay. Dekat insang juga ada, dekat tisu badan pun ada. So seterusnya dapat disimpulkan bahawa
Pertama, dia datang daripada sisa buangan kita, sama ada kita pakai barang-barang penjagaan diri, pencuci muka, ubat gigi, masuk ke dalam, tidak tertapis masuk ke dalam loji kumbahan, kemudian tidak tertapis juga sampai ke dalam sungai, laut dan estuari, dan akhirnya akan sampai ke meja makan anda sebab kita dah buat kajian, beberapa kajian dalam haiwan akuatik dan kebanyakannya mempunyai mikroplastik di dalam badannya lah. So ini adalah mikroplastik dalam penyu juga ada kajian yang dibuat, yang dibuat di mana dalam dekat telur penyu tu pun dah start ada mikroplastik dan sebagainya lah. So ni anak-anak penyu lah. Dan seterusnya we have mikroplastik dalam kupang. Okey, kupang ni dia kalau dilihat dia kita ada banyak. Johor ni adalah pengeluar terbesar kupang di Malaysia. So ada banyak lokasi yang kita buat kajian berkenaan dengan kupang dan juga dalam berdasarkan jenis-jenis aquaculture yang ada. Contohnya cara macam mana kupang tu diternak juga mempengaruhi mikroplastik yang ada dalam kupang tersebut. Dia ada beberapa metod lah diguna untuk dalam aquaculture penternakan kupang. So, jadi yang ni kajian dibuat oleh seorang pelajar saya, Puan Mazni. So dia dah habis lah. InsyaAllah nanti kita tengok result dia. Tapi memang ada lah mikroplastik dalam kupang. So ini mikroplastik dalam kupang dan air laut. Kalau dilihat terdapat gentian dalam bentuk gentian juga, fiber banyak, ada fragment juga. Okay. So yang ni yang jumpa dalam kupang. This is Polymesalda species. Ini dalam lokan. Ada pelajar yang membuat kajian di Tok Bali di Kelantan. So apa yang dapat dilihat, lokan ni sedap dimakan tapi ada juga serpihan yang saiz besar, gentian, paling banyak gentian lah. Polystring. Dan mikroplastik juga terdapat dalam siput bonggong. Siput bonggong ni juga delikasi dekat kawasan Kota Tinggi. Nak makan dia kena pakai kena cungkil keluar isi dia. So ada juga dalam siput bonggong. So ni kajian yang kita buat di Beting Pasir Sungai Pulai. Kita menangkap tak perlu tangkap je lah, kita mengambil bonggong dekat atas Beting Pasir tu dan kita kaji dalam dia terdapat gentian-gentian mikroplastik. Okay. So secara kesimpulannya kita dah hampir habis ni. Okay. Semua spesies yang tertelan mikroplastik dan menunjukkan hubungan positif antara mikroplastik yang tertelan dengan sifat fiziologi. Manik mikro ni juga boleh menyerap logam berat dan dia boleh menjadi vektor bagi bahan cemar. Dan manusia juga makan mikroplastik melalui makanan. Tidak dapat dikesan dalam ikan dan makanan laut. Ada juga yang dalam garam, gula dan air minuman. Jadi berhati-hatilah dengan plastik yang anda buang atau buanglah, kita buang plastik tu kan. Dan dia datang balik ke meja makanan kita. Kita makan balik mikroplastik yang kita buang merata-rata tu tidak dijaga dengan baik. Okay. Dan saya rasa kita patut fikirkan tentang perkara ni. Biasanya apa yang kita buat tu datang balik menghantui kita. Salah satu contoh ni plastik lah. Kita buang plastik yang besar ke main tu tapi dia menghantui kita datang balik sebagai mikroplastik. Okay, dalam makanan dan sebagainya. So akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada GCRF Global Challenges Research Fund kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit tentang mikroplastik pada pagi ini. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Syamila di atas perkongsian yang sangat menarik mengenai mikroplastik. Nampaknya isu mikroplastik ni bukan sahaja satu isu lokal, dah jadi isu global dah ni. Sebabnya pencemaran plastik ni ada di mana-mana dan seperti doktor cakap tadi, dia dah menghantui kita disebabkan oleh kita punya sikap kita, kelalaian kita, kecuaian kita, sikap sambil lewa kita yang buang sampah merata-rata.
akhirnya plastik yang besar tu terurai menjadi plastik kecil, masuk dalam rantaian makanan dan mencemari sumber makan kita dan masuk kat pinggan makan kita pula makan. Jadi benda tu dia akan jadi satu cycle dan sampai bila-bila kalau kita tak ambil langkah yang sepatutnya dari sekarang. Jadi pada Ya. penonton sekalian, kita dah sampai ke penghujung. Jadi kalau ada sebarang soalan tu bolehlah kongsikan di ruangan chat agar kita boleh sampaikanlah kepada speaker kita Dr. Syamila pada hari ini. Jadi sebelum tu lah doktor, sebabnya sekarang ni isu mikroplastik ni adalah satu isu global kan doktor. Jadi ada beberapa negara yang seperti mana doktor bentangkan tadi dah ada dia ban certain produk penjagaan diri. Jadi bagaimana pula sejauh mana kajian dekat Malaysia pula tentang isu mikroplastik ni? Terutama sekali daripada sudut kesihatan kesihatan manusia. Mungkin ada beberapa universiti, ada beberapa penyelidik yang dah buat kajian tentang penemuan mikroplastik ni di dalam kehidupan akuatik. Jadi bagaimana pula kesan dia kepada kesihatan? Ada tak kajian setakat ni yang dah dibuktikan bahawa mikroplastik ini memberi kesan efek kesihatan kepada manusia? Kalau kata yang latest di Malaysia ni, yang saya dengan pelajar-pelajar saya lihat lah, kalau dalam manusia ni belum lagi ada kesan yang publish kecuali di Malaysia belum lagi, tapi di luar negara dah ada yang dibuat kajian mikroplastik dalam darah dan sebagainya lah. Kalau dekat Malaysia ni belum lagi kajian ke atas manusia. Jadi agak sukar sikit lah nak kan tiba-tiba potong je tangan nak tengok ada mikroplastik ke tidak. So I think it takes time untuk kaji kepada manusia, tapi ada kajian yang kita buat dalam haiwan akuatik tu, dia yang macam kita kata tadi lah, berakhir di meja makan jugalah. Itu kita makan dan mungkin terkumpul dalam badan kita. Okay, betul. Sebabnya mikroplastik ni dia adalah satu orang kata new emerging pollutant. Walaupun plastik ni isu ni dah lama dari tahun 70-an lagi, tapi kita punya concern tentang impact dia kepada persekitaran tu kita baru nak mula dekat negara kita ni terutamanya. Jadi itu dia katakan new emerging pollutant mikroplastik ni. Nampaknya kita ada soalan daripada penonton di Facebook kita doktor, daripada Haimon Franklin. Okey. Soalan dia, selamat sejahtera doktor, adakah plastik nano berupaya memasuki sistem lain di dalam badan kita selain sistem pencernaan seperti sistem saraf dan sistem peredaran darah? Okey, terima kasih Haimon Franklin. Memang macam kita kata tadi lah, dia nanoplastik, mikroplastik ni dia sudah dijumpai dalam darah manusia dan sebagainya. Sistem saraf tu saya tak pastilah. Tapi kalau dalam darah tu memang ada kajian yang dibuat lah, mikroplastik dijumpai dalam badan manusia. Ada juga jumpa dalam paru-paru. Okay. Paru-paru manusia ada juga kajian yang dibuat. Telah dilaporkan lah dalam jurnal dan sebagainya. So, tapi mikroplastik ni walaupun dia kecil, belum lagi ada kajian yang bertanya sama ada mikroplastik tu boleh menyerap daripada ke dalam kulit. Tu belum lagi ada dibuat kajian lah. Okay, ada soalan lagi? Okey, terima kasih pada soalan yang penanya tadi. Harap dapat dijawab lah. Dah dijawab oleh Dr. Syamila. Dan soalan berikutnya daripada Encik Saiful bin Jumali. Soalannya, Assalamualaikum doktor, how to effectively reduce and prevent microplastic release into the environment and mitigate its harmful effect on the ecosystem? So nak elakkan daripada dia masuk ke persekitaran kita, macam mana doktor? Cik Saiful ni, dia pun bawa kajian mikroplastik juga. Okey, kalau kita lihat mikroplastik ni macam mana how to effectively reduce and prevent microplastic release into the environment. So macam mana nak prevent microplastic release in the environment ni, kita kena dia mikroplastik ada dua jenis, satu yang bentuk primer, satu yang bentuk sekunder. Kalau bentuk primer ni kita make sure that we don't use PP, personal care product tu ataupun bahan penjagaan diri, contohnya pencuci muka yang ada mikroplastik, or the scrubs dan pelbagai lah
yang ada mikroplastik tu, kita cuba jangan guna yang tu supaya dia tidak dilepaskan masuk ke dalam sink dan sampai ke sistem kumbahan lah, sebab dia tidak boleh tertapis. Yang tu kita kena jadi pengguna yang bijak, memilih bahan yang kita nak pakai. Yang kedua, kalau plastik yang dalam bentuk mikroplastik dalam bentuk sekunda ni, macam mana kita nak elakkan adalah kita kurangkan penggunaan plastik. Okay? Walaupun plastik tu kita kata terbiodegradasi, at the end tu dia masih ada sepi dia tu. Dia tidak terurai habis lah. So kita mengurangkan penggunaan plastik memang agak sukar, tapi lama-lama akan menjadi lebih mudah. Kita juga ada pasaraya yang itu saya ada pergi 7-Eleven. Satu plastik di Bertam rumah dekat rumah adik saya ni, dia charge RM1. So, tak ada siapa yang akan beli plastik tu lah. Saya rasa lah, tapi kalau 20 sen tu masih ramai yang akan okey lah 20 sen tak apa. Tak rasa. But then saya rasa kita perlu bijak sama ada nak beli mengenai plastik atau tidak. Kalau kita lihat banyak bazar Ramadan, contohnya dekat Shah Alam, dia bawa mangkuk tingkat kan pergi beli lauk. Okay, so atau kita kurangkan beli makanan yang dibungkus, bawa sendiri bekas dan sebagainya. So kita perlu menjadi bijak, pengguna yang bijak, mengurangkan penggunaan dan eventually akan Nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal di pihak speaker kita ni. Mungkin talian internet dia kurang jelas dekat sana. Tak apa, berharap kita dapat tunggulah sebentar untuk speaker kita kembali semula untuk meneruskan sesi soal jawab ni. Okay, nampaknya speaker kita hilang dari radar ni. Kita kena tunggu sekejap lah. Cuma saya nak ingatkan lah kepada kaki tangan, staf UTM dan juga para pelajar yang menonton rancangan kita pada hari ini agar dapat isi borang kehadiran untuk claim mata CPD dan merit. Okay, kita bagi masa kepada speaker kita untuk berada bersama-sama kita dalam sesi ini semula. Okey, selamat kembali doktor. Banyak soalan ni, ramai yang menunggu ni doktor. Okey, soalan berikutnya daripada UTM Research Alliance. Salam doktor, what are some of the challenges in removing microplastic from the environment? So cabaran ni macam mana doktor? Okay, thank you UTM Research Alliance. There's lots of challenge in removing microplastics. Okay, currently how we do it, kalau dibuat tu dia kena keluarkan dengan dekat sedimen tu lah. Dia kalau microplastic dalam environment ni dekat sedimen tu kena korek keluarkan, there's no other way. Agak susah lah. Memang kalau ada yang dalam laut tu tinggal je lah dalam laut, nak buat macam mana. Sebab tu kita kata kena setakat ni belum lagi ada yang mengeluarkan mikroplastik dari dalam laut, tapi ada yang menggunakan alat-alat untuk mengelakkan plastik tu daripada sungai terus masuk ke dalam laut. So yang tu untuk plastik sekunda lah, plastik yang besar tu dah ada, mikroplastik tu tak ada. Okay, dia memang ada banyak challenge lah kalau nak buat mikroplastik ni saiz kecil. Kalau you tapis, you tak ambil, scoop out the sediment, pakai tu pun dia akan terlepas kat bawah tu sebab dia saiz kecil.
Okay. Memang agak sukar. Yang boleh dibuat adalah Okey, soalan berikutnya daripada Dr. Zulfaqar Saadi. Kalau kita guna gelas plastik, adakah kita juga terdedah dengan mikroplastik daripada gelas plastik tersebut? Okey, gelas plastik ni ada beberapa kategori. Okay, kalau dilihat ada yang buat daripada plastik yang tebal yang tahan tu, mungkin tidak akan terhakis lah mikroplastik dalam dia. Tapi kalau yang tengok grade plastik tu lah. Dan juga macam mana cara kita buat. Ataupun kalau plastik tu dah lama, bila kalau perasan lah, gelas plastik tu kalau lama-lama nampak putih-putih tu maksudnya dia dah start jadi rapuh. So, yang tu mungkin akan ada kecil tu akan masuk dalam badan. Okay, ada juga kajian yang buat mikroplastik dalam air yang dibotolkan tu, ada juga mikroplastik. So harap terjawab soalan Dr. Zulfaqar. Kalau tengok pilih plastik, kalau dah lama guna, dah putih-putih tu bahaya. Dia mungkin akan masuk lah. Okey, soalan berikutnya daripada Encik Muhammad Nazrin Hidayat Sarjuni. Soalannya, apa yang boleh kita lakukan untuk kurangkan kesan mikroplastik yang telah kita ingest selama ini? Okey, Nak flush out balik macam mana tu doktor? Dah ada dalam badan ni. Boleh tak? Nak cuci darah ke apa ke? Okey, terima kasih Encik Muhammad Nazrin. Dia yang mana ada dalam badan tu terkumpul tu, kalau dah macam tengok tadi dalam burung tadi tu pun ada banyak plastik kan. Dia memang tinggal lah dalam setakat ni lah. Kita belum ada lagi kajian dibuat macam mana nak flush out mikroplastik unless you cuci usus. Sebenarnya kita makan tu plastik tu. Ikan yang kita makan tu pun depends on bahagian mana yang kita makan. Kita kalau ikan tu kecil, kita makan seko-seko lah, ikan bilis dan sebagainya tu. Mungkin kita makan sekali perut dia. Ikan yang besar-besar tu kita akan buang perut dia. Jadi kita anggap mikroplastik tu terkumpul dalam perut je. Okay, tak apa. So sama juga dengan kita ni. Sama je. Dalam badan kita ni agak memang terkumpul lah mikroplastik tu. Okey, ni soalan daripada Dr. Maria. Assalamualaikum doktor. Adakah kajian yang telah terbukti mengenai jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroplastik? Ni kita kena tanya ni, pakar perubatan ke siapa ke yang ada kat sini mungkin boleh share ni. Patut GCRF buat forum lah. Kita bubur doktor perubatan sekali. Okey Dr. Maria, terima kasih atas soalan. Adakah kajian telah terbukti mengenai jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroplastik? Belum ada lagi. Ya, dalam yang terbukti disebabkan mikroplastik dalam haiwan akuatik, dalam burung terbukti. Dia akan buat saluran usus tersumbat, gastrointestinal tract tu tersumbat. Dalam manusia belum lagi terbukti sebab it takes time lah untuk buat kajian dalam manusia. Yang jumpa tu dalam paru-paru dan sebagainya, tapi tidak dikatakan kesan dia. Tidak dilaporkan tentang kesan. Dan soalan yang terakhir setakat ni lah daripada Him Ain. Salam dan selamat pagi. Pada pandangan doktor, apakah yang menyebabkan syarikat-syarikat pengeluar produk atau packaging berasaskan plastik kurang berminat untuk mengeluarkan produk plastik hasil kita semula? Okey, terima kasih Him Ain. Okey, nama menarik, unik. Okey, kenapa syarikat pengeluar produk atau packaging tidak berminat untuk menggunakan plastik kita semula? Ada syarikat yang gunakan plastik kita semula, tapi kena ingat plastik kita semula ni adalah lebih mahal. Okay, plastik hasil kita semula, plastik biodegradable ni, dia lebih mahal kos dia berbanding dengan plastik yang biasa dihasilkan tu. Itu salah satu sebab lah saya rasa. Bila you kira kos dan sebagainya, mungkin kita masih lagi perlu banyak awareness kepada syarikat dan sebagainya untuk gunakan barang yang menyelamatkan alam sekitar. Okay. Ataupun insentif daripada kerajaan. Kalau gunakan packaging yang macam ni, kurang teks dan sebagainya. So, sepatutnya kita
kita bergerak ke arah tersebut. Boleh? Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bertanya soalan, kepada Dr. Syamila, terima kasih sanggup luangkan masa walaupun sudah bercuti bersama-sama kita pada hari ini untuk berkongsi hasil kajian dan pandangan beliau lah tentang topik yang dibincangkan. So kepada penonton-penonton FB, teruskan bersama kami di GCRF Water Security Hub, like, share dan juga follow kita punya Facebook untuk mengetahui tarikh-tarikh webinar yang akan datang. So sekian saja daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada salah silap tu ada daripada kehilafan saya sendiri. Jadi saya sudahilah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Salam, terima kasih. Mohon maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya. Okay, terima kasih Doktor.